Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kita memanjatkan kesyukuran pada Allah Subhanahu wa taala peluang kita berada pada hari ini bersama dengan ayah-ayah, tuan-tuan, puan-puan yang mati Allah sekalian dalam majlis ayah pemimpin masuk syurga sekeluarga, dibawakan khas daripada Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Alam, untuk sama-sama kita melihat kalam ilahi, kita merenung, melihat bagaimanakah tugas seorang ayah dan bagaimana seorang ibu boleh menyokong seorang ayah dalam memimpin masuk syurga sekeluarga, berteraskan kepada surah At-Tahrim sebagai ayat inspirasi bagi program yang dilaksanakan ini, apabila Allah menyatakan auzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kamu, jagalah ahli keluarga kamu daripada bahan bakaran api neraka. Sebagai satu peringatan daripada Allah, mengingatkan kepada ayah-ayah yang sedang mengikuti di depan kaca TV ataupun di online, bahawa sebenarnya kita ada tugas yang besar. Walaupun kita berada dalam serba cabaran pada tahun 2020 ini, tetapi kita tahu bahawa panduan daripada ilahi adalah amat relevan, amat penting, diambil tinggi sebagai sumber manual perlembagaan kita. Jadi tiga sudut apabila kita mengkaji ayat-ayat di dalam Al-Quran, bila kita melihat kepada sunnah Nabi, tiga sudut yang kita ingin lihat bagaimana masuk syurga ini. Yang pertama, kita nak bina syurga di rumah. Inilah perkara yang kita ingin bina. Hasanah di dunia ini sudah ada dan diusahakan, kita doa betul-betul daripada Allah agar ia menjadi kenyataan. Yang kedua ialah kita mendapat kebaikan di akhirat, iaitu kita ingin membina rumah di syurga. Ini satu perkara yang penting, ya, lantaran inilah yang kita doakan selalu dalam kehidupan kita seharian. Dan yang ketiganya ialah kita berjuang masuk syurga sekeluarga. Perjuangan ini perit, perjuangan ini sukar kerana ia memakan masa, tetapi ia lebih sukar apabila seseorang itu tidak diberi perlindungan daripada neraka Allah. Jadi perjuangan di atas muka bumi ini, menghormati kepada perbezaan, itulah perjuangan. Dan inilah tiga sudut yang kita akan lihat pada setiap siri. Dan pada hari ini kita dalam tajuk Ayah yang Berjaya. Apakah yang dimaksudkan ayah berjaya yang kita akan lihat daripada surah di dalam Al-Quran. Bersama kita pada hari ini ialah Syekh Abdul Karim Omar. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Apa khabar hari ini? Alhamdulillah, apa khabar semua? Baik, Alhamdulillah ya. Kita berada di penghujung Ramadan Ustaz. Mungkin ada satu dua tip yang penting agar kita kuat semangat kita sampai ke hujung Ramadan, dan bukan sekadar Ramadan. Sebenarnya lebih penting daripada itu ialah keluar Ramadan 11 bulan ke depan Ustaz, ya. Apa satu dua tip yang Ustaz memang sudah pengalaman bila berada di Mekah, ya, menjadi imam banyak tempat, macam mana kekalkan momentum sampai ke hujung dan istiqamah? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bagi saya Ustaz, saya ingat Ramadan tahun ini Ramadan yang terakhir bagi saya. Jadi kita cuba buat yang terbaik. Kemungkinan Ramadan kali ini ke Ramadan yang last. Ramadan akan datang kemungkinan kita tak tahu sihat ke ataupun tidak ada lagi dalam alam ini. Jadi kita kena buat yang terbaik. Dan insya-Allah panjang umur kita teruskan lagi Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram sampai Ramadan akan datang. Maknanya semangat, sentiasa semangat yang sama, cuba kita amalkan. Dan sebaik-baik amalan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala ialah sedikit tak apa, yang penting kita istiqamah. Jadi kita istiqamah sehingga Ramadan akan datang, membaca Al-Quran dan buat ibadah apa sahaja yang baik, insya-Allah. Baik, terima kasih Ustaznya. Itu maksudnya Ramadan yang sekarang ini dianggap sebagai Ramadan terakhir. Maksudnya, maksudnya tak adalah kita rasa tak apalah tahun depan. Maksudnya dia sudah pasti, ataupun kita nak setkan minda kita buat yang terbaik sekarang. Dan sudah pastinya terbaik itu ada kaitan juga terbaik dalam keluarga kita, ya, agar momentum itu sampai ke hujung, yang baiknya sampai ke hujung, ya. Moga-moga Allah kuatkan, ya, kekuatan iman kita, insya-Allah. Mari kita sama-sama mulakan perjumpaan kita pada hari ini dengan Ummul Quran dipimpin oleh Syekh Abdul Karim.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Masya Allah Ustaz ya, bacaan itu gaya yang menenangkan ya. Dia kalau katakan daripada Syekh Sudais berbeza ya dengan semangatnya. Kalau Sudais dia ki tinggi. Tinggi ya. Alhamdulillahi rabbil alamin terus tinggi. Jadi kalau Syurim dia paling rendah. Ini daripada siapa? Dr. Syekh Saud Ash-Shuraim. Okey. Jadi itu gaya saya selalu dengar maksudnya dia menenangkan dan beliau adalah imam di mana Ustaz? Ya, imam di Masjidil Haram bersama dengan Syekh Sudais. Jadi kalau solat tarawih sentiasa bergilir. 10 awal Syekh Shuraim, 10 akhir Syekh Sudais. Lusa Syekh dia bertukar. Bertukar. Jadi dua orang imam yang hebat, masya-Allah. Masya-Allah ya. Oh masya-Allah. Inilah yang kita akan ikuti pada kali ini. Dalam tajuk kita ayah sebagai ataupun ayah yang berjaya, kita ingin melihat istilah kejayaan ini berteraskan kepada panduan daripada Al-Quran. Salah satu istilahnya ialah falah. Yang Allah gunakan istilah ini sekitar 40 kali di dalam Al-Quran. Dan sudah tentunya bagi ayah-ayah yang berada di depan kaca TV sekarang biasa mendengar istilah falah ini kerana biasanya di masjid, walaupun masjid sekarang tak kita dapat solat berjemaah Ustaz ya, tetapi azan masih lagi diizinkan untuk berkumandang. Hayya 'alal falah itu selepas hayya 'alas salah adalah marilah menuju kejayaan. Kejayaan yang dimaksudkan di sini bukan sekadar di dunia tetapi di akhirat, bukan sekadar di akhirat tetapi di dunia. Kedua-duanya itulah yang dimaksudkan dengan al-falah. Dan kita nak melihat pada hari ini ayah yang berjaya daripada 40 tempat di dalam Al-Quran, ada dalam surah Ali Imran, ada dalam surah-surah lain. Salah satu surah yang sering kita baca, surah yang kedua, ayat pertama hingga ayat yang kelima. Jadi mari sama-sama kita baca, dipimpin oleh Syekh Abdul Karim Omar, ayat surah Al-Baqarah, ayat 1 sampai 5, agar kita tahu bahawa itu adalah formula menjadi ayah yang berjaya. Bismillahirrahmanirrahim. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Alhamdulillah kita membaca daripada surah Al-Baqarah sebentar tadi ayat 1 hingga 5. Alhamdulillah Ustaz ya. Itu adalah bacaan yang biasa Nabi baca pada waktu pagi dan petang juga sebagai amalan kita bersama
Di mana dalam surah ini Allah menyatakan, ya, selepas kita membaca surah Al-Fatihah, kita minta tunjukkan jalan yang lurus, ya. Allah nyatakan pada ayat yang pertama ini Alif Lam Mim, ya. Allah sahaja yang tahu apa maksud Alif Lam Mim ini, kita tidak tahu. Ilmu yang terhad inilah yang kita ingin minta daripada Allah, dan Allah menjawab, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ayat pertama itu meletakkan sikap kita, ya, bukan sekadar ilmu baru ataupun kemahiran baru, tetapi sikap kita setiap masa ialah, ya Allah, saya tidak tahu, ya Allah. Sebagai seorang ayah, saya tidak tahu. Sebagai seorang ibu yang menemankan ayah, bahawa saya tidak tahu segala perkara. Maka bagaimanakah kita nak tahu panduan untuk berjaya? Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Inilah petunjuk ataupun inilah kitab yang tidak ada keraguan daripada Tuhan yang memang menjaga kita, Ustaznya. Tak ada ragunya kita tentang oksigen kita, pernafasan kita, tentang keselamatan kita. Bila kita yakin kepada Allah, Allah yang sama yang memberikan kepada kita kitab, padanya itu ada hudal lil muttaqin, petunjuk pada orang-orang yang ingin menjaga diri dengan bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah message yang kita boleh ambil. Allah menyuruh kita untuk berkenalan, selalu membaca Al-Quran sebagai sumber perlembagaan, dan muttaqin ini ada 5 perkara yang Allah nyatakan di sini. Yang pertama, ciri orang yang bertakwa yang boleh memanfaatkan hidayah daripada Al-Quran ini, yang pertama, percaya pada perkara ghaib, iaitu percaya pada Allah. Tidak nampak malaikat tetapi percaya, tak nampak Rasul tetapi kita percaya, tak nampak bagaimana penurunan Al-Quran tapi kita percaya. 6 rukun iman itu tak nampak, tetapi ia adalah suatu ciri penting. Kerana tak nampak tidak semestinya tidak ada, dan yang nampak tidak semestinya kekal dan terus ada dalam kehidupan kita. Yang pertama. Yang keduanya ialah mendirikan solat. Dan yang ketiganya adalah memberi infak daripada rezeki yang ada. Bagi ayah-ayah yang memberi nafkah, yang memberi sumbangan, zakat fitrah dan pelbagai jenis infak di dalam Al-Quran, ini ciri yang ketiga. Untuk terus menjadi orang bertakwa, bila ada takwa inilah kita akan dapat manfaat daripada kitab Al-Quran, dan manfaat inilah yang kita ingin amalkan dalam kehidupan kita seharian. Pada ayat yang keempat, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wama unzila min qablik, kita tidak ada masalah mempercayai, beriman kepada kitab-kitab terdahulu. Ini adalah cabaran, Ustaz, ya, pada orang-orang Nasrani, orang Yahudi. Mereka percaya kitab mereka, tapi bila Nabi Muhammad SAW muncul, Quran, saya tidak. Ya, pasal apa? Pasal mereka ada bukan sekadar nak mengikut kepada Tuhan, tetapi ada personal interest. Ya, kalau boleh daripada kumpulan saya, kalau boleh kalau geng saya, okey saya sokong, tapi kalau bukan, walaupun benar, saya tetap akan menafikan. Ini yang kita ingin elakkan sebagai seorang ayah yang berjaya. Dan nombor 5, ciri orang bertakwa dalam ayat keempat itu adalah wabil akhiratihum yuqinun. Ya, yakin kepada hari akhirat. Ini adalah perkara yang penting. Pasal apa? Pasal kalau kita berharap untuk dapat segala-galanya di dunia, mungkin sukar, Ustaz, ya. Ya, peranan seorang ayah, peranan seorang ibu, kalau semuanya nak bahagia di dunia sahaja, kita akan kecewa. Malah kita akan mengecewakan antara satu sama lain. Ya, si anak pun akan kecewa, dan si isteri pun akan kecewa, si suami pun akan kecewa kalau tidak memberi perhatian kepada akhirat, Ustaz, ya. Jadi pengalaman Ustaz bila melihat ayat ini dalam memimpin keluarga, melihat suasana ketika hidup di Mekah, Ustaz, ya. Bagaimana pengamalan 5 perkara ini ataupun budaya Quran. Bila bercakap tentang nak berjaya ini, mestilah Quran menjadi sumber hidayah. Apa yang Ustaz rasa special lah pengalaman Ustaz, orang-orang di Mekah, ya, dalam berinteraksi dengan Quran dan menjadikan Quran ini sebagai sumber kejayaan, Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Di sana orang Arab dia rajin membaca Al-Quran.
Rajin ya. Walaupun dia tajwid dia pun tak apa nak betul, kemungkinan fasahah dia pun sebab dia orang Arab, tapi bacaan dia kemungkinan bukan semua tepat. Tapi dia rajin membaca, dalam bas pun membaca Ustaz. Pengalaman ana masa di Mesir, naik bas pun baca Quran sambil pegang tangan kiri pegang bas, tangan kanan pegang Quran. Sambil isteri shopping, suami menunggu isteri pegang Quran, mini Quran yang kecil tu Ustaz. Maknanya suasana Quran tu hidup pada bulan Ramadan. Dan selain bulan Ramadan pun hidup juga. Cuma pada bulan Ramadan, saya lihat tengok orang Arab memang dia ekstra punya amalan soleh dia, macam baca Quran dan memberi sedekah Ustaz. Duit kanan sebelah poket kanan ni ada dia kita kalau tukar duit ni untuk hari raya Ustaz. Betul. Hari raya, pagi raya saja duit RM1 dan sebagainya tu pun dalam ampau. Dalam ampau, kadang-kadang ampau di luar tu designer dia tu RM50. Buka kat dalam RM5 saja. RM5. jadi itu banyak kanak-kanak kita pun dah tak nak dah RM5 sekarang ni, nak RM10 dan sebagainya. Bagi pengalaman saya, bila di sana saya tengok orang Arab dia suka infak Ustaz. Bila bulan Ramadan, dia adalah poket kanan dia standby duit dah tebal ni. Siapa lalu dia bagi tanpa tengok. Kadang-kadang orang yang sama lalu, budak-budak nakal ni dia lalu, dia bagi 2 kali. Sebelah kiri nampak orang dewasa, dia bagi sebelah kiri. Makna bukan bagi kiri tu tangan kiri. Maksudnya kemungkinan dia khaskan untuk orang dewasa dan sebagainya. Dewasa pun dapat Ustaz Dapat. Jadi subhanallah, saya tengok suasana sana dan di sana banyak yang memberi sedekah makanan, masya-Allah. Kalau bulan puasa keluar pada Masjidil Haram nak balik ke rumah, tangan kita memang tak larat nak membawa makanan. Ada nasi Arab, ada nasi mandi, nasi kapsa dengan susu, dengan labannya, dengan yogurt dia, kurma, masya-Allah. Mungkin boleh makan 2 bulan selepas Ramadan. Subhanallah. Ini nak cerita kata orang Arab ni sangat pemurah dan dia berebut untuk mengiftarkan jamaah. Dia bentang sufra sepanjang masjid, panjang kemungkinan untuk 20 orang. Dia berebut, dia panggil, ya habibi, ta'al makan, mari sini, berebut. Yang sana pun berebut untuk nak bagi kebajikan, nak buka puasa. Itu roh Ramadan di Makkahul Mukarramah. Dan selain benda itu, memang Al-Quran tu sentiasa hidup dalam jiwa masing-masing di kota Mekah, terutama orang Arab. Jadi orang Arab kita tengok memang budaya dia memang rajin membaca. Dia membaca. Dan kita pun sama insya-Allah. Alhamdulillah. Jadi itu pengalaman Ustaz ya. Maksudnya budaya infak itu pun kuat budaya solat, mendirikan solat itu pun kuat. Dan sebenarnya bila budaya itu sudah terbina, sebenarnya dulu budaya itu bukanlah ada kan. Maksudnya sebahagiannya tidak ada, tetapi kerana Al-Quran inilah Ustaz yang menukar. Pasal kalau kita tengok sejarah orang Arab ini, memang kalau yang kaya menekan pada orang yang miskin dan perkara itu jugalah yang boleh berlaku di negara ini, dalam komuniti kita. Tetapi dengan Al-Quran inilah yang memberi kejayaan, dan bagi ayah-ayah inilah peluang kita membanyakkan membaca Al-Quran, kemudian kita solat berjemaah kalau sekarang ini di rumah Ustaz dan juga sedekah itu, infak itu mungkin kalau sama ada online ada sekarang, tapi kalau katakan dengan jiran di sebelah ke, itu ruang-ruang yang masih yang boleh kita amalkan walaupun kita tidak boleh bergerak jauh lah sekarang ini Ustaz Jadi inilah panduan daripada surah Al-Baqarah surah Al-Baqarah. Dan surah Al-Baqarah ni banyak bercerita tentang ganjaran-ganjaran bagi orang yang berjaya Salah satunya lah saya minta Ustaz membacakan ayat 25 surah Al-Baqarah untuk kita tahu antara ciri kejayaan sampai ke akhirat nanti. Jom kita baca pada muka surat 5 ayat 25 sebagai bonus kita pada hari ini, ganjaran berjaya itu. Bismillahirrahmanirrahim. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون.
Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh bahawa mengalir ataupun mereka mendapat syurga, di bawahnya mengalir sungai. Setiap kali mereka diberi rezeki buah-buahan dari syurga, mereka berkata inilah rezeki yang diberikan kepada kami dahulu, ya. Mutasyabiha, lebih kurang sama tapi tak sama, Ustaz, ya. Pasal di sana itu dia tidak ada musim, kemudian dari segi yang makannya pun tak sakit perut, ya, ataupun terlebih makan ke, dan pelbagai perkara yang tidak sama tapi lebih kurang sama, ya. Pernah sebahagiannya itu dilalui ataupun kita nampak ianya berada di dunia. Pasal bercakap tentang buah-buahan terutama di tanah Arab, Ustaz, ya. Sebenarnya tanah Arab itu tidak ada apa, tetapi berkat daripada doa seorang insan yang juga direkam di dalam surah Al-Baqarah, Ustaz, ya. Seorang ayah berjaya namanya Nabi Ibrahim. Maka yang Ustaz kongsi sebelum ni lah, macam-macam buah ada, Ustaz, ya. Subhanallah, ya. Petai pun ada, semua, Ustaz. Macam duduk kat kampung, ya. Macam duduk di kampung, ya. Jadi itu adalah berkat doa seorang ayah yang berhubung dengan Allah, bukan kerana ayahnya tetapi kerana Allahnya yang mampu untuk memberi macam-macam. Dan malah di dalam syurga nanti, walahum fiha azwajum mutahharah wa hum fiha khalidun, pasangan dalam keadaan yang bersih, suci. Ada dua maksud di situ, dari segi fizikalnya, dan yang keduanya hati. Pasangan di dalam syurga itu adalah sudah dibersihkan, tidak ada lagi dengki, tidak ada lagi berprasangka, Ustaz, ya. Jadi perkara ini adalah mesej kepada ayah-ayah dan juga ibu yang menemankan ayah. Dalam hidup di dunia ini dia ada sahaja prasangka, ada dengki, ada macam-macam, Ustaz, ya. Cemburu, ya. Dan ia perlu diuruskan dengan kalam daripada Allah, ya. Selesaikan elok-elok dengan panduan daripada Quran, bukannya dengan lebih lagi. Pasal hati ini, Ustaz, ya. Dia kalau tidak dibersihkan, dia akan makin lama makin kotor, kan. Dan itu akan mencabar bagi menjadi seorang ayah yang berjaya. Di sini cabaran itu tidak kekal, di sana nikmat balasan itu akan kekal. Allah nyatakan wahum fiha khalidun. Itulah sedikit daripada formula menjadi ayah yang berjaya. Dan insya-Allah kita berehat sebentar nanti kita akan mendengar pesan ulama bagaimana terus menjadi ayah berjaya, insya-Allah. Kembali kita dalam majlis ayah-ayah pemimpin masuk syurga sekeluarga. Pada hari ini kita berbincang tentang ayah yang berjaya, satu tajuk yang penting. Lantaran dalam kehidupan kita ini ada banyak cabaran, ya, di dalam keluarga, di luar rumah kita, tetapi ayah terus kita ingin, kita doakan terus Allah izinkan kita dipimpin untuk berjaya. Ketika ayah memimpin, sebenarnya pimpinan yang terbaik adalah pimpinan daripada Allah, dengan panduan daripada Allah, dan si ayah dengan serba kelemahan perlukan hidayah daripada Allah. Itulah yang kita doakan, yang kita baca dalam surah Al-Fatihah. Sebentar tadi Ustaz membaca surah Al-Fatihah, itu bukan gaya Syekh Shuraim, Ustaz, ya. Dimaklumkan tadi Fatihah Shuraim. Fatihah Shuraim. Okey, surah Al-Baqarah tadi Syekh Bandar Balilah. Beliau juga imam di Masjidil Haram, ya. Yang itu yang kita baca sebentar tadi. Bila iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, padamu ya Allah kami hamba, kami beribadah, kami ini lemah sebenarnya, kami perlukan pertolongan. Dan pertolongan yang paling besar yang diajar oleh Allah, Allah siap ajarkan lagi, ya, doa yang terbaik, iaitu tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Dan daripada situlah sebenarnya kita mengetahui, oh rupanya jalan yang lurus itu untuk berjaya, salah satunya pada ayat 1 hingga 5. Dan Allah terangkan lagi di dalam surah Al-Baqarah untuk kita memimpin. Sebagaimana Nabi sampai ke Madinah itu ingin memimpin Aus dan Khazraj, Yahudi Nasrani yang bergaduh, yang tidak stabil di
Madinah itu ketika berhijrah, turun satu demi satu ayat daripada surah Al-Baqarah. Bersama kita pada hari ini, kita ingin mendengar, ya, kita sebenarnya sudah berhubung lebih awal dengan Habib Ali Zainal Abidin Al-Hamid, pengurusi Yayasan Al-Riayah. Kita ingin mendengar pesan ulama bagaimana ayah-ayah kita ingin berjaya. Jadi mari kita saksikan rakaman bagaimana menjadi ayah yang berjaya bersama dengan Habib Ali Zainal Abidin Al-Hamid. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Penonton dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tugasan yang paling penting dilakukan oleh orang tua adalah mendidik anak-anak. Berbicara tentang ayah adalah pemimpin terulung, merujuk kepada peranan ayah, ketua keluarga di rumah dalam membimbing keluarga. Berbicara tentang seorang ayah menjadi pemimpin yang ulung adalah dilihat daripada dua aspek. Yang pertama adalah ayah yang berjaya di dalam memimpin rumah tangga, memimpin keluarga, memimpin anak-anak adalah seorang ayah yang berjaya membantu anaknya untuk berbakti kepada kedua orang tuanya dan menyediakan anak itu untuk mengingati orang tuanya setelah wafat kedua orang tuanya. Ayah yang berjaya adalah ayah yang membantu anaknya untuk berbakti kepada kedua orang tuanya hatta setelah wafatnya. Yang kedua, ayah yang berjaya adalah seorang ayah yang mempersiapkan masa depan panjang untuk anaknya. Masa depan yang dimaksudkan adalah masa depan di akhirat. Ini kejayaan seorang ayah. Hal ini diambil dan dipetik daripada firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang beriman, jagalah diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada api neraka. Ianya berbicara tentang masa depan yang panjang di akhirat. Ianya adalah terkait dengan peranan orang tua terhadap anak-anaknya juga. Penonton dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk seorang tua berjaya mencapai kedua perkara yang saya sebutkan tadi adalah orang tua perlu memainkan peranan penting dalam mendidik anak-anaknya. Yang pertama adalah mendidik anak-anak dengan tarbiyah imaniyah. Tarbiyah keimanan. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Luqman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka ladzulmun 'adzim. Ketika Luqman berkata kepada putranya, wahai anakku, jangan kamu menyekutukan Allah. Sesungguhnya perbuatan syirik itu adalah satu kezaliman yang besar. Pertama, didikan orang tua terhadap anaknya adalah tarbiyah imaniyah, memperkenalkan kepada anak tentang Allah Subhanahu wa taala, mengajarkan kepada anak keyakinan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala seperti mana dalam surat Luqman. Yang kedua, orang tua memainkan peranan, atau ayah khususnya memainkan peranan untuk membantu anaknya berbakti kepada orang tuanya. Diajar kepada anak bagaimana berbakti kepada orang tua. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, rahimallahu walidan a'ana waladahu ala birrihi. Allah akan merahmati seorang ayah yang membantu anaknya untuk berbakti kepada orang tuanya. Dimulai dengan peranan ayah untuk mengajar anak supaya berbakti, barulah anak itu akan berbakti. Ayah bila mana tidak mengajarkan kepada anaknya cara berbakti kepada orang tua, maka anak tidak tahu bagaimana untuk berbakti. Yang ketiga, ayah akan berjaya dalam memimpin dan menjadi seorang pemimpin yang ulung dan handal dalam keluarga.
bila mana memainkan peranan di dalam menerapkan konsep adab dan akhlak kepada anaknya. Ianya adalah merujuk kepada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah ibn Abbas ketika ditanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, qad alimna haqqal walid." Wahai Rasulullah, kita ini sudah mengetahui hak orang tua terhadap anak untuk ditunaikan. Fama haqqul walad? Apakah hak anak terhadap orang tua? Nabi menjawab, an yuhassina ismahu wa yuhassina adabahu. Memberi nama yang elok, nama yang baik, dan juga mengajarkan adab yang baik. Ma nahala walidun waladahu afdala min adabin hasan. Tidaklah seorang ayah itu memberikan kepada anaknya pemberian yang terbaik, yang lebih baik daripada pemberian adab yang baik, akhlak yang baik. Ianya adalah menjadi satu cabaran kepada seorang ayah untuk mengajar kepada anaknya akan adab dan akhlak bermula daripada perbuatannya sebelum perkataannya. Lisanul hal afsah min lisanil maqal. Bahasa perbuatan lebih tajam, lebih berkesan berbandingkan kepada bahasa perkataan. Oleh sebab itu, ayah menjadi contoh dalam akhlak terhadap anaknya sebelum mengajarkan dengan lisan kepada anaknya akan etika ataupun akhlak. Demikian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk bersama dengan anak-anak, lalu dinampak seorang makan daripada mereka dengan cara yang tidak beradab, dengan tangan kiri, kanan dan macam-macam. Kata baginda Rasulullah, "Ya ghulam, samillah wa kul biyaminik wa kul mimma yalik." Wahai budak kecil, baca bismillah, gunakan tangan kanan dan makanlah makanan yang berdekatan dengan kamu. Di sini Nabi mengambil berat tentang anak yang masih kecil yang perlu untuk dididik akan adab dan akhlak, maka diajar oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang ayah yang berjaya dalam memimpin keluarga mengambil berat tentang pendidikan anaknya daripada aspek akhlaknya, khususnya dalam kehidupan keseharian. Yang ketiga atau yang keempat, ayah akan menjadi pemimpin yang ulung bila mana tidak hanya menyuruh anaknya salat, akan tetapi memimpin anaknya untuk salat. Coba kita merenung bersama, bila terakhir kita menjadi imam dalam salat kepada ahli keluarga kita? Ataukah kita selalu menjadi makmum di dalam salat sehingga tidak pernah dilihat oleh keluarga kita menjadi imam? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Muru auladakum bis salati wa hum abna' 7 sinin, wadribuhum 'alaiha wa hum abna' 10, wa farriqu bainahum fil madaji'." Perintahkan anak-anak kamu untuk salat saat usia mereka berusia 7 tahun, dan pukullah mereka kalau meninggalkan salat pada usia 10 tahun, dan pisahkan mereka pada tempat tidur mereka. Nabi secara khas menekankan perintah kepada orang tua untuk memerintahkan kepada anaknya untuk salat. Ianya adalah dimulai dengan orang tua itu sendiri melakukannya, dilihat oleh anaknya, akan lebih sempurna bila mana orang tua mengimamkan kepada keluarganya di dalam salat. Khususnya seorang ayah yang menjadi ikutan. Yang kelima, mengambil berat tentang anak-anak sebagai tanggung jawab orang tua atau ayah secara khususnya di dalam pendidikan. Tidak hanya mengambil berat tentang pendidikan keimanan, walaupun itu merupakan asas. Pendidikan akhlak, walaupun itu juga merupakan asas. Mengajarkan tanggung jawab kewajiban kepada Allah, walaupun itu juga asas. Bahkan tanggung jawab orang tua juga mendidik anak-anak, menjaga anak-anak kesehatan tubuh badannya, baik daripada sumber pemakanan yang halal, dan juga mengajarkan kepada mereka riyadhah supaya mereka sehat jasmani, sehat rohani.
Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh seorang bernama Abi Rafi', katanya, "Qultu ya Rasulullah, alil waladi alaina haqqun ka haqqina alaihim?" Wahai Rasulullah, adakah seorang anak mempunyai hak kepada ayahnya seperti mana seorang ayah mempunyai hak terhadap anaknya? Kata baginda Rasulullah, "Na'am, ya. Haqqul waladi 'alal walidi an yu'allimahu al-kitabata was-sibahata war-rami wa an yuwarrithahu thayyiban." Katanya, hak anak terhadap orang tua, yakni orang tua yang patut melakukan kepada anaknya, menunaikan hak anaknya, an yu'allimahu al-kitabah, mengajarkan menulis, was-sibahah, berenang, war-rami, memanah, wa an yuwarrithahu thayyiban, dan kalau mewariskan kepada anak, yang diwariskan adalah yang halal, yang baik, yang bersih, yang suci, hartanya bersih, sumbernya bersih. Dalam hadis ini Nabi menekankan tentang bagaimana ayah memainkan peranan di dalam menjadi contoh kepada anaknya dalam pendidikan, termasuk di dalam hal kesehatan jasmaninya, baik itu mengajarkan berenang ataupun memanah ataupun menunggangi kuda, sebagaimana dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan dimaklumkan kepada mereka apakah di sebalik kenapa kita perlu belajar memanah, kenapa kita perlu berenang, yang kita boleh mendapatkan penjelasan atau dapat menerangkan penjelasan kepada anak-anak sehingga memanah ataupun berriyadhah, berenang dan seumpamanya, bukan semata-mata untuk memberikan kekuatan otot tubuh badan saja tanpa dilihat aspek ibadah yang perlu digunakan melalui kesehatan tubuh badan seseorang. Yang keenam, tanggungjawab orang tua sebagai pemimpin ulung kepada anak adalah tazwijuh, membantu anak untuk berkahwin dengan pilihan yang baik. Lebih-lebih lagi anak perempuan. Baginda Rasulullah bersabda, "Idza ja'akum man taradawna dinahu wa khuluquhu fala tarudduh." Wahai orang tua, wahai waliul amr, wahai ayah, bila mana datang kepada kamu seorang lelaki yang baik akhlaknya dan agamanya, yang baik agama dan akhlaknya, kamu jangan tolak ia. Maknanya kahwinkanlah ia dengan anak perempuan kamu dengan kriteria seseorang agamanya baik, akhlaknya juga baik, hak Allah ditunaikan, sifatnya dan akhlaknya adalah baik, maka itulah yang menjadi keutamaan dan tidak dinilai daripada aspek-aspek yang lainnya, melainkan ianya adalah sebagai satu idhafah, sebagai sampingan. Yang utama sekali adalah tentang agama dan juga akhlak. Yang terakhir adalah ad-du'a lil aulad. Peranan orang tua sebagai pemimpin yang ulung kepada keluarga adalah mendoakan kepada. Di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "La tad'u ala anfusikum wa la tad'u ala auladikum wa la tad'u ala amwalikum. La tuwafiqu min Allah sa'atan yus'alu fiha ata'an fayustajabu lakum." Janganlah kamu mendoakan keburukan untuk diri kamu. Janganlah kamu mendoakan keburukan untuk anak-anak kamu. Janganlah kamu mendoakan keburukan kepada harta kamu. Sehingga khawatir bertepatan dengan masa yang kalau seseorang itu meminta kepada Allah dikabulkan dan tidak ditolak oleh Allah, bermakna khawatir kalau kita mendoakan keburukan untuk diri sendiri dan juga kepada anak atau kepada yang lainnya, doa itu dikabulkan, maka akan menimpa kepada kita keburukan tersebut. Ianya adalah merujuk kepada bila mana anak berbuat nakal, janganlah mendoakan keburukan kepada anak. Itu hak anak terhadap orang tua. Tidak boleh orang tua mendoakan keburukan kepada anaknya. Tidak boleh mengucapkan kata-kata yang tidak baik kepada anaknya, walaupun anaknya nakal, walaupun anaknya berbuat salah. Apa yang kita lihat daripada contoh Nabi Ya'qub ketika melihat kepada anak-anaknya yang banyak kali berbuat salah, tidak memaki kepada mereka, tidak mendoakan kebinasaan kepada mereka, bahkan masih menjalankan tugasnya sebagai seorang ayah, menegur, menasihati untuk tidak putus asa kepada Allah, diperintahkan supaya bertaubat kepada Allah, memohon ampun kepada Allah. Demikian sikap orang tua yang wajib untuk dijalankan sebagai pemimpin yang ulung kepada ahli keluarganya.
bila mana orang tua memahami konsep agama di dalam menjalankan kewajibannya sebagai orang tua, khususnya sebagai ayah, maka ayah tersebut adalah ayah yang sukses, ayah yang berjaya, ayah yang menjadi pemimpin yang benar-benar pemimpin sebenar dan ulung dalam kepimpinannya, bukan hanya di dunia tetapi juga di akhirat, yaitu akan menjadi sebab kepada keluarganya bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Bukankah Nabi SAW bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata amaluhu illa min thalath." Kalau anak Adam meninggal dunia, terputus amalnya kecuali 3. Shadaqatun jariyah, sedekah jariyah, ilmun yuntafa'u bihi, ilmu bermanfaat, aw waladun salihun yad'u lahu, anak soleh yang mendoakan kepada orang tua. Bagaimana anak akan menjadi soleh? Mendoakan kepada orang tuanya kalau tidak dididik oleh orang tuanya. Demikian ayah yang sukses, ayah pemimpin yang ulung adalah yang berjaya mendidik anaknya untuk berbakti kepada orang tuanya, tentunya setelah berbakti kepada Allah dan juga Rasulnya. Dan ayah yang berjaya adalah ayah yang mendidik kepada anak-anaknya untuk tahu berbakti bukan hanya di masa hidupnya, tetapi setelah wafatnya orang tua, anak masih berbakti dengan mendoakan, dengan mengamalkan kebiasaan yang dilakukan oleh orang tuanya. Ayah yang berjaya, ayah yang menjadi pemimpin yang ulung adalah seorang ayah yang menjadi sebab kepada anak-anaknya selamat nanti di akhirat. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama aladnahum min amalihim min syai'. Orang-orang yang beriman diikuti oleh keturunannya, oleh anak dan keturunannya dalam iman, walaupun amal si keturunan tak sama dengan ayah dan keturunan yang di atas, Allah akan kumpulkan bersama nanti di akhirat, sehingga di dunia bersama, di akhirat juga bersama. Demikian kejayaan seorang ayah menjadi pemimpin yang ulung kepada keluarganya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, moga-moga Allah berikan bimbingan kepada kita semua dan dijadikan oleh Allah pemimpin yang ulung kepada ahli keluarga kita. Amin Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begitulah pesan ulama daripada Habib Ali Zainal Abidin Al-Hamid, pengurusi Yayasan Ar-Riayah. Ada 7 panduan yang diberikan sebentar tadi bagaimana untuk memimpin dan ayah menjadi seorang yang berjaya. Inilah panduan yang secara ringkas tadi, ayah berjaya untuk bantu anaknya berbakti, sehinggalah kepada yang akhir sekali pada nombor 7 tadi, Syekh Habib berkongsi untuk ayah terus berdoa, ya, ibu yang bersama ayah terus berdoa, jangan difikirkan yang negatif kecuali berdoa, dan jangan menuduh-nuduh kecuali perlu berdoa dengan cara yang terbaik, Ustaz, ya. Itu yang penting, kerana dia ketika marah itu, ataupun tadi kita bercakap tentang akhirat itu mutahharah, ya, bersih, tetapi di atas dunia ini saya sendiri ada kekurangan, ya, isteri ada kekurangan. Jadi pada waktu itu kalau kekurangan diuruskan dengan kekurangan, ya, kotor lawan kotor, dia jadi makin hancur, Ustaz, ya. Tetapi kalau katakan diuruskan dengan cara yang terbaik, dengan hati yang sejahtera, panduan daripada Al-Quran sebentar tadi, pesan Habib Ali Zainal Abidin adalah berdoa dan mendidik dengan kasih sayang, ya, bukan marah-marah, kerana itu bukan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dengan ini kita ingin berdoa di hujung ini, tuan-tuan, agar kita diizinkan oleh Allah Subhanahu taala menjadi ayah yang berjaya, bagi ibu-ibu yang bersama mendoakan keluarga berjaya hinggalah ke syurga Allah Subhanahu taala. Baik, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا فاعف عنا فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأهلينا من النار. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، استجب اللهم دعاءنا، استجب اللهم صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا ولا تردنا خائبين. اللهم أعد لنا شهر رمضان أعواما عديدة وكرات مديدة برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Amin amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah mengurniakan, mengkabulkan doa kita sebentar tadi. Allah menjadikan kita di kalangan orang-orang yang sentiasa bersama Al-Quran, sentiasa memelihara, menjadi orang berjaya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah tentunya seperti mana yang kita baca sebentar tadi, dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Tidak ada keraguan pada kitab ini. Kitab inilah yang kita perlu perjuangkan, dan salah satu medium platform untuk kita memperjuangkan, berkongsi lebih ramai adalah platform wakaf Al-Quran daripada ummah, daripada tuan-tuan yang ada wakaf Al-Quran untuk ummah, di mana kita ingin bersama berkongsi kemanisan daripada Al-Quran sebagai panduan bagi ayah berjaya, bagi ibu berjaya, dan sudah pastinya membina anak dan keluarga yang berjaya. Inilah kempen yang kita sasarkan untuk ia berjalan sepanjang tahun ini. Kita sampaikan Quran ke pusat komuniti, balai bomba, balai polis, pusat komuniti, sekolah-sekolah yang ada yang memerlukan, agar kita dapat berkongsi dan memperjuangkan isi kandungan Al-Quran ini diamalkan dalam setiap keluarga, setiap institusi, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan mati Allah sekalian, kita berada di penghujung majlis kita pada hari ini, ya. Kita sama-sama dapat melihat ayat 1 hingga 5 surah Al-Baqarah sebagai panduan ayah berjaya, dan kita doakan ulangan program ini pada 10.30 di Astro Oasis dan juga 4.30 pagi di TV Al-Hijrah. Kita akan bertemu lagi insya-Allah mendalami kalam ilahi terus sebagai bagaimana ayah terus memimpin masuk syurga serta keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.